Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datuk, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Kita dah diam tak diam dah 4 episod dah. Alhamdulillah. Podcast kita ni. Harap anda semua dapat bersama-sama dengan kita lah. Ya, kongsikan pada kawan-kawan anda. bersama. Dia sebenarnya macam kadang-kadang kita rasa kita tak ada duit ni. Tak ada duit, macam mana kita nak bersedekah ni? Antaranya ni lah, sharekan link-link ni. Betul. Share link pada kawan-kawan. Kalau selagi mana kawan-kawan kita tu bersedekah, selagi tu pahalanya Betul. mengalir. Bukan tu bukan kawan kita saja. Hmm. Anak dia pun bersedekah, cucu dia pun bersedekah, cicit dia bersedekah, semuanya mengalir. Inilah nama sedekah jariah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Jadi kita akan teruskan untuk episod keempat ni. Kalau sebelum ni tu kita ada cakap pasal hadis Nabi yang bermaksud apabila mati anak Adam terputus segala amalan kita, melainkan Nabi kata 3 perkara. Pertama, anak soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan juga yang ketiga sedekah jariah. Jadi di kesempatan kita dapat bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Hassan hari ini, mungkin Datuk boleh kupaskan satu-satu. Mungkin hari ini kita nak kupas pasal anak soleh je. Okey. Okey, para penonton yang mati sekalian, alhamdulillah ni. Dia ada 3 perkara, tetapi hari ini kita nak khusus kepada anak soleh saja. Mati anak Adam, tak ada siapa, tak ada benda yang akan mengikuti dia ke liang lahat. Hanya 3 perkara, iaitu amal jariah, kemudian tu ilmu yang dimanfaatkan, kemudian tu wa waladin salihin yad'ulah, doa anak-anak yang soleh dan anak yang soleh. Macam inilah ceritanya. Saya ada beri isu dulu kan ya. Ada isu dulu. Saya pernah tanya-tanya dalam program-program saya dan sebagainya, dan selepas program juga orang datang jumpa dengan saya. Dia kata ya, ayah dia dah mati, mak dah mati 20 tahun, 30 tahun. Dia sendiri mengaku dia dah lama sangat tak sedekahkan doa kepada mak dan ayah. Bahkan dah lupa bahawa dengan anak yang mengiringi dia, cucu yang mengiringi dia, isteri yang mengiringi dia, kawan-kawan yang mengiringi dia, dia lupa tonggak 2 manusia, iaitu ibu dan ayah dan sebagainya. Bayangkan saudara, ada tulisan yang saya baca lah. Setiap hari Jumaat dia petang, hari Khamis petang Jumaat, selepas asar sebelum maghrib ya, roh-roh itu dibangkitkan di kubur dia. Dia menghadap ke kiblat, dia angkat tangan sampai menangis, sampai dikatakan baju basah, semuanya basah. Roh itu kan ya. Apa disebutkan? Mana doa anakku? Aku dah mati 30 tahun. Anakku 8 orang, seorang pun tak datang doa tak sampai kepada aku. Aku dipatuk oleh jengking, aku dipatuk oleh ular, aku dibantai oleh muka nakir dan sebagainya. Tapi penyelamatnya tidak ada. Penyelamatnya tidak ada, wahai Allah. Tolong, wahai Allah. Jadi ini dia. Jadi para penonton yang mati sekalian, sebab itu isunya ialah anak yang saleh, anak yang salihah di antara perkara yang boleh membantu ibu dan ayah yang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, terutama mereka berada di alam barzah. Sebelum mereka dibangunkan ke padang mahsyar, di alam barzah tu lama ni, ribu-ribu tahun. Bayangkan kalau tak ada doa daripada Azadan, tak ada doa daripada Izwan, tak ada doa daripada Hasan Ali, macam mana? Bahkan saudara, kita kalau fikirkan cepat. Biasanya kita ni kalau mak dan ayah mati dalam minggu pertama nampaknya sugul. Minggu kedua masih sugul lagi. Minggu ketiga kita dah mula bertandak. TV dah dibuka, apa juga channel kita dah buka dan sebagainya. Masuk minggu yang kelima, yang keenam, kita balik kepada normal, balik kepada manusia yang biasa. Akhirnya kita lupa satu perkara yang kita lupa ialah mak dan ayah yang telah pergi. Roh mak dan ayah yang telah pergi. Tapi itu kan istilah kata anak soleh tu, walaupun dia berbakti di dunia, waktu mak dia ada lagi dia berbakti dan sebagainya. Tapi kalau ciri-ciri anak soleh tu, maknanya dari sudut ibadah tu sepatutnya dia kena maintain. Maknanya solat yang tak boleh tinggal. Macam mana pula tu kalau orang yang dia tak solat tapi dia doa untuk mak ayah dia? Macam ni ya. Kalau kita baca, tak salah saya ada 10 perkara-perkara yang boleh membatalkan ibadah. Antara perkara-perkaranya itu ialah derhakanya anak-anak. Dan bagi anak yang derhaka, antara kederakaan ialah tidak mendoakan ibu dan ayah. Antara punishment daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia tidak mendoakan ibu dan ayah menjadi anak derhaka, ada 10 perkara yang tidak diizinkan oleh Allah. Yang pertama, doa dia tidak terangkat. Doalah macam mana pun kan. Sembahyang dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang tidak diterima oleh Allah. Sedekah jariahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pentingnya para penonton, pintu neraka syurga sudah tertutup, pintu neraka terbuka luas baginya.
Jadi maknanya dengan tadi yang Azhar sebutkan tadi ya, ciri-ciri itu agaknya sikit lah para penonton Pertama sekali cirinya tidak lain dan tidak bukan akidah yang kena tepat. Maknanya konsep asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bukan hanya disebut, bukan saja dipahami, tapi dihayati dalam hidup. Hingga kan apa juga yang dilakukan setiap hari, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nombor dua, ibadah. Ibadah yang pertama sekali tiang, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Kalau tiangnya tak ada, buatlah rumah macam mana pun, binalah macam itu 118 kita punya 118 apa ni tower, tapi NB Tower 118 tu, Merdeka Tower tu kan tak jadi apalah kalau kita buat itu. Maknanya kalau asasnya semayang tidak ada, maka tidak adalah ilmunya, apanya amalannya tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selain pada ibadah ialah tentang akhlak. Dia mesti tunjukkan akhlak yang terbaik dengan isteri, akhlak yang terbaik dengan suami, akhlak yang terbaik dengan anak, akhlak yang terbaik dengan adik. Dan untuk ibu dan ayah yang telah pergi, akhlak yang ditunjukkan mestilah akhlak dengan Allah, akhlak dengan Rasul, akhlak dengan masyarakat, akhlak dengan umat, akhirnya akhlak dengan diri kita sendiri. Jadilah manusia yang berakhlak, jadilah manusia yang beriman, jadilah manusia yang bertakwa, jadilah manusia yang segala-galanya ciri-ciri insan-insan yang soleh itu ada pada anak itu. Masya-Allah. Amin. Kita kena berdoa selalulah. Masya-Allah. Memanglah. Tapi mungkin bila saya nak celah sikitlah. Mak dan ayah saya dah pergi dekat-dekat 25 tahun yang lalu. Lebih kurang sama tadi. Tapi minta maaf tu. Saya bercakap diri saya ni, saya minta maaf. Agaknya Zadan tak apa, saya contoh. Saya belum tertinggal lagi lah. Subuh saya doa, zuhur saya doa, asar saya doa, maghrib saya doa, isyak saya doa, dan tahajud saya pun antara manusia yang mula-mula saya doakan ialah ibu dan ayah yang telah. Mungkin satu pengalaman yang kita boleh ambil daripada yang berbagi Dr. Hasan Ali, mungkin 25 tahun dulu saya rasa waktu kemuncak Datuk tu, dalam sebagai seorang pakar motivasi, bagaimana Datuk sendiri menjaga ibu Datuk yang Datuk sibuk ni ke sana kemari dengan family, dengan orang ramai dan sebagainya. Mungkin bagaimana Datuk boleh berkongsi pengalaman untuk menjaga hati seorang ibu tu. Okey, dan ayah. Ibu dan ayah penting kan? Ayah. Sedih saya. Isteri saya disebut, saya tak disebut. Insya-Allah. Okey, yang pertama sekali saudara yang saya muliakan sekalian soalan yang sangat cantik, soalan itu dikemukakan kepada saya macam mana saya cuba melakukan sesuatu yang terbaik kepada ibu dan ayah sebagai seorang anak kononnya anak yang soleh. Mudah-mudahan. Okey, pertama sekali saya rasa mula saya kerja tahun 71, dia tak lahir lagi. 71 belum lahir. Belum lahir lagi. Orang kita punya fotografer ni, kameraman ni pun tak jauh lagi, tak lahir lagi. Sebab 71 saya bekerja kan, bekerja pada masa itu mula gaji dalam RM510. Masya-Allah, RM500 kerja sebagai you know kan, pegawai sangkut pegawai takbir dan hormati. Saya PTD pegawai takbir dan hormati. Masa tu sangkut. Bila sangkut tu ada bagi sikit allowance lah kan, dalam beberapa bulan barulah dia masukkan dalam perkhidmatan yang betul. Bila masa betul tu naik sikit lah gaji kan. Masa tu saya walaupun saya duduk di Kuala Lumpur, mak saya di Kelang kan dan sebagainya, tapi masa itu the first salary pun saya dah peruntukkan kepada mak dan ayah saya. Kan, dan untuk minta maaf pada penonton masa saya dah bekerja dalam 3-4 tahun macam tu, saya binakan rumah ni Azad. Di Pulau Indah tu rumah. Sampai sekarang ada lagi rumah tu. Rumah yang dibina oleh Hasan Ali dengan mungkin adik-adik yang lain pun bantu sikit, tapi kita bina rumah untuk mak dan ayah. Sebab saya di Kuala Lumpur, saya rasa saya selesa. Tak adil kalau saya seorang selesa, tapi mak dan ayah di kampung selesa dengan ayah. Ada adik-beradik yang jaga. Ada. Yang kedua sebagai tanda ni, saya beli kain batik. Gaji yang pertama kain batik. Kain batik tu boleh dijahit lah kan. Dia tahu mak saya sampai akhirnya kain batik itu tidak dijahit. Dan bila siapa-siapa datang, saya ingat lagi bila siapa datang, nama kat rumah saya Nasir, bukan Hasan tau. Ini Nasir beli. Allah, sedih saya. Doa tu maknanya dia sebut tu sambil dia berdoa tu. Kain tu bukan mahal sangat, RM9 je. RM9. Tetapi bagi mak saya harganya 9 juta lah agaknya. Kenangan kepada dia.
Jadi dia tak, pasal apa dia tak jahit? Kalau dia jahit dia pakai. Bila dia pakai lusuh. Bila lusuh habis. Masya Allah. Jadi ingatan tu habis lah agaknya kan. Okey, So itu maknanya dulu. itu pengajarannya, walaupun kita sebagai seorang ibu dan ayah, kita juga kena menghargai anak-anak. Macam menghargai khususan. Okey, satu lagi yang saya rasa apa yang saya buat kepada ibu dan ayah ni. Ibu dan ayah ni kalau sakit, katakanlah saya dulu banyak kerja outstation kan. Saya di Penang. Dapat telefon mak demam. Saya balik Azad. Saya balik. Demam ni tidak membawa maut lah, insya-Allah demam tak membawa maut. Tapi saya balik lah. Dan saya akan tunggu mak saya. Dan cantiknya saya adik-beradik ni satu hati ya. Bila mak saya sakit, beberapa tahun dia sakit ya. Bedridden. Ayah pun sakit bedridden kan. Berapa orang adik-beradik Datuk? 8 orang. 8. 8 Datuk orang. nombor Saya nombor 4. 4. Ha. Masya-Allah. Jadi kita bagi-bagi maknanya kita cuba bagi yang terbaik kepada mak saya. Saya bagi yang terbaik. Mana apa saja sebut, saya akan tunaikan permintaan mak dalam keadaan apa pun. Biar saya tak makan asal mak makan. Kan biar saya tidak mencecah, mak mencecah. Biar saya tidak menghidu, mak menghidu. Biar saya sempit macam mana pun asal mak saya lapang. Itu prinsip saya. Ya. Dan hasil daripada itu Azhan, Azhadan ya. Saya rasa lah bila saya belajar, lepas tu saya pergi belajar atau buat master, buat PhD dan sebagainya. Saya rasa mudahnya, yang sangat mudah. Sebab apa? Mak doa mak saya memudahkan saya. Bukan senang nak buat PhD kat Amerika Syarikat ni, dalam lagi urban science. Saya ni dalam urban science, sains perbandaran. Bukan mudah. Dengan calculusnya, dengan matematiknya, dengan algebranya, dengan berbagai-bagainya kan. Yang saya lemah dekat situ. Tapi dengan khidmat mak dan ayah dan sebagainya. Selepas itu saya nak sebut ya. Sampai sekarang ni, umur saya dah 70-an lebih kan sekarang ni. Saya rasa minta maaf lah para penonton. Saya minta maaf. Saya boleh 76 tahun. Semalam saya bagi satu ceramah di Kampung Medan, Taman Medan. Sebelum tu saya bagi ceramah di Shah Alam. Sebelum tu saya bagi ceramah di Puchong. Sebelum tu saya bagi ceramah di Negeri Sembilan. Sebelum tu saya bagi ceramah di Kedah. Maknanya 76 tahun. Masih Dan aktif. saya boleh berceramah. Minta maaf, saya minta maaf cakap ni. Saya boleh berceramah 2,5 jam, 3 jam. Tak minum pun, berdiri. Boleh lagi. Maknanya kekuatan tu daripada doa mak saya. Kekuatan tu daripada redha ayah saya. Kekuatan itu daripada hubungan yang saya memang perjelaskan hubungan itu dalam berbagai bentuk, menggambar kasih sayang cinta saya kepada mak saya. Agaknya itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala agak saya lah, wallahi ini agak saya yang menyebabkan saya hidup sekarang ni. Alhamdulillah, hati saya lapang, boleh tidur, boleh makan, boleh rehat, boleh buat kerja dan sebagainya, dan umur pun masih panjang lagi. Alhamdulillah, ini adalah kerana permintaan mak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Jadi sebenarnya saya ada dengar satu kata-kata daripada penceramah-penceramah kita pakar motivasi. Allah masukkan seseorang tu ke dalam syurga bukan sebab banyaknya amalan kita, tetapi Allah masukkan seseorang itu ke dalam syurga kerana rahmat dan kasih sayangnya. Mungkin Datuk boleh kupas sikit berkaitan dengan isu apa ni, orang kata anak soleh ni kan. Ya, ialah kita satu saudara berarti sekalian ya. You buatlah amalan bagaimanapun kan ya. Sembahyang malamnya, sedekahnya, berbagailah, buat baik dengan jiran tetangganya, buat baik dengan masjid dan surau dan sebagainya. Kena buat. Tetapi kena buat. Yang mampu kena buat. Tetapi kalau misalnya hubungan kita dengan mak adalah masam, hubungan kita dengan mak adalah pahit, hubungan kita dengan mak dan ayah adalah kelat, hubungan kita dengan ayah adalah comot, rasanya yang lain tu tak masuk kira lah. Dalam cakrul dia tak masuk kira, dalam cakrul tak masuk kira. Sebab itu ialah macam yang dengar daripada penceramah dan lain dan sebagainya. Pada saya, the love the children toward the parent is the contingent upon them to become ahli syurga atau ahli neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Satu Azan sebelum saya lupa ya. Kita dengan mak dan ayah ni, mak terutamanya mak. Kalau ada satu perkataan yang kita tuturkan, perkataan tu tak ada arti apa-apa, tapi kita tuturkan, mak dengan kesalahpahaman dia menerima perkataan itu hingga melukakan hati dia, melelehkan air mata, tertutup pintu syurga buat kita. Dan satu lagi para penonton ya, semua dosa-dosa yang kita lakukan ya Azadan akan diseksa sampai kita mati. Selepas mati. Tetapi ada satu para penonton mati sekalian, ada sikit penonton. Ada satu dosa yang tidak tunggu mati. Masih hidup lagi Allah berikan balasannya. Apa dia? Dosa terhadap ibu dan ayah. Jadi para penonton, apa ni dari segi falsafahnya, dari segi realitinya ialah
marilah kita bersama-sama, saya, Azad dan teman-teman seluruhnya, hari ini menjelang Ramadan ni, Ya. marilah kita menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Kasihnya selain daripada Allah nombor satu kita sayang, Nabi nombor dua kita sayang, mak nombor tiga dan ayah nombor empat. Kalau tuan-tuan bersuami, suami nombor tiga lah menggantikan mak kita. Masya Allah. Jadi ini adalah peluang untuk kita memikirkan bagaimana yang dikatakan anak soleh itu. Jadi kita pun dapat tahu yang berbahagia Dato' Dr. Hassan Ali ada sedang membangunkan sebuah kompleks Anjung Husnul Khotimah. Mungkin Dato' boleh cerita sikit kompleks ni di mana? Sikit. Dan ini mungkin peluang anak-anak nak Betul, bawa anaknya betul, dan sebagainya. betul. Ada pula yang kata tak sampai hati lah nak hantar mak ke situ, macam mana tu? Okey. Sampai hati tak sampai hati ni, sanggup tak kita tengok mak menderita di kampung yang tidak dijaga, yang ibadatnya tidak dijaga, yang gurunya tidak ada, pembimbingnya tidak ada, mati dalam keadaan begitu? Atau kita nak melihat mak diasuh, mak dididik, mak ditarbiyah, mak diberikan segala kelengkapan, mak diberikan segala keselesaan, pada masa yang sama hubungan dengan anak-anak mereka masih tegap, masih kokoh. Pilih yang mana? Sudah tentulah pilihan yang kedua. Yang inilah kompleks Anjung Husnul Khotimah. Okey, di Kampung Lebu Bentong, di tanah 7 ekar yang diwakaf. Tanah itu sekarang ni milik Majlis Agama Islam Pahang, dan saya telah dilantik jadi mutawali namanya. Mutawali, saya nanti yayasan saya yang membangun dan yayasan saya yang buat pengisian. Apa pengisiannya? Pertama ada 4 pengisian. Pertama sikit aja para penonton sikit aja para penonton ya. Yang pertama ialah pusat pengajian warga emas. Pengajian. Yang kedua pusat penjagaan. Tadi pengajian, ini penjagaan warga tua. Yang ketiga ialah namanya kursus pendek seminggu. Ada 5 jenis kursus. Tetap kursus 1 minggu. Nama kursusnya mati mengucap la ilaha illallah. Modul 1. Mati mengucap la ilaha illallah. Modul 2. Sampailah mati mengucap la ilaha illallah modul 5. Dan yang keempat, khusus untuk anak-anak yang berumur 13 tahun ke atas. Kenapa 13 tahun? Ya. Kenapa 13 tahun? Selepas akhir balik. Awal balik. Tak tahulah Azadah dah masuk dalam kompleks atau tidak. Okey, tuan-tuan 13 tahun ke atas, 13 tahun ke 20, 30, 40, asalkan dia anak, duduk di situ seminggu, sama ada konsekutif, sama ada one after another, atau bila lapang datang sambung, bila datang lapang sambung. Apa nama tu khususnya? Muskusnya ialah tajuknya khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan macam mana caranya? Nanti kontak saya, terus kontak saya 0198890147 0198890147. Tengok skrin sekarang ni. Tengok skrin tuan-tuan dan puan, macam mana nak hubung. Nak cerita kat sini agaknya panjang, mungkin tak sesuai, tapi hubungi saya terus saja. Saya terus. Kalau tuan-tuan hubungi saya, tuan-tuan akan dapat cerita yang sebenarnya, cerita yang sahihnya. Jadi dalam episod ini adalah peluang untuk kami berkongsi dengan anda di luar sana, kerana kompleks ini tampaknya akan dirasmikan pada 9 Mac 2024 ini, insya-Allah. Jadi sebelum 9 Mac 2024 ni kita menjemput orang ramai untuk berwakaf, untuk berinfak, untuk nak dapatkan nombor akaun yang tertera. Boleh tengok dekat skrin ni, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan hasil kita infak ini sebagai satu jariah amalan. Tu dah amalan anak soleh tu. Jadilah anak soleh. Jadi kepada ibu dan ayah kita, dan niatkan sedekahkan. Yang tak ada mak ayah pun boleh terus bersedekah. Boleh. Niatkan sedekah itu untuk mak ayah kita di sana, insya-Allah. Mudah-mudahan kita orang kata pahalanya mengalir pada kita semua. InsyaAllah. Jadi kami sama-sama ucapkan kesihatan Datuk tu yang penting tu. InsyaAllah kesihatan tu. Sebenarnya Datuk Dr. Hassan Ali juga merupakan saya punya, bila saya fikir sakit letih, saya teringat Datuk Dr. Hassan Ali umur dah 70 lebih dah. 76. Tapi macam 56. Masya-Allah. Itu dia. Jadi kita bila nak
nak melakukan sesuatu, kalau kita rasa down dan sebagainya, kita kena lihat orang yang di hadapan kita. Kalau kita rasa susah, kita kena fikir ada orang lain yang lebih susah dari kita. Betul. Jadi untuk anda yang di luar sana mungkin dah terlajak, Dato', ini pesanan untuk yang kadang-kadang kita sendiri, kita ada rasa, ya aku ni teruk lah jadi anak neraka, aku tak pernah berjasa dengan mak ayahku. Tapi mak ayah dia dah tak ada, Dato'. Apakah pesanan untuk mereka? Okey, kepada mak ayah dan tak ada beberapa perkara yang perlu dilakukan. Pertama sekali ialah bersempena dengan Ramadan dan bulan-bulan yang lain juga, sedekahkan sesuatu atas nama ibu dan ayah yang telah pergi. Dan satu. Nombor dua, insya-Allah buat baik kepada keluarga sendiri, buat baik kepada isteri, buat baik kepada anak-anak. Kalau nafkah, sampaikan nafkah, tunaikan nafkah dan sebagainya. Termasuklah mak saudara, bapa saudara dan dengan keluarga kita dan juga anggota jiran tetangga kita. Nombor tiga, teruskan. Kalau mak bapak kita pernah baik kepada keluarga X, teruskan dengan keluarga X. Jeru dia, pergi ke rumah dia, bertandang ke rumah dia, cerita tentang ayah yang telah pergi, mak yang telah pergi, cerita apa yang kita lakukan ni sebagai menyambung kerja-kerja mak dan ayah yang ditinggalkan satu masa dulu. Dan akhirnya, tadilah doa sampai nangis. Kalau boleh tuan-tuan, doa mak dan ayah ni sampai nangis, sebab kitab satu butir air mata itu memadamkan api neraka kita dan mak dan ayah 70,000 tahun. Masya-Allah. Akhirnya kita akan berjumpa nanti di episod akan datang, insya-Allah. Kita akan menceritakan tentang ilmu yang bermanfaat yang akan membawa amalannya itu akan membawa kita ke alam barzakh. Terima kasih kepada yang berbahagia, Dato' Dr. Hasan Ali. InsyaAllah bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.